buat equation. Sebab soalan kata draw the Lewis structure of beryllium chloride. Dia tak suruh kamu draw the formation of beryllium chloride. So that means your answer structure of BeCl2 is enough. Okay, you don't have to show Be tambah Cl tambah Cl, tak perlu. Okay. Alright, so tak perlu yang tu. And then the same goes for ini juga, tak perlu nak letak Mg ada 2 elektron tambah dengan Cl ada 7 elektron tu. Lepas tu ada Cl lagi, lepas tu tambah jadi apa, tak perlu. Okay. Keadaan bila nak jawab macam tu, kalau soalan cakap show the formation. Show the formation of MgCl2 contoh. Okay. So ini baru kamu tunjuk daripada Mg ada 2 dot tu tambah dengan Cl ada 7 dot tu. Lepas tu baru dapat Mg yang ini. Okay. So itu baru macam tu cara jawab dia. Kalau yang ini just cukup untuk tunjuk answer dia sahaja. Okay. Tu one thing. Cuma bila saya go through your answer, saya dapat perasan something juga, and itu adalah sini. Mg tak ada elektron, okey betul, sebab dia ada 2 elektron. Tadi kita dah donate dah pergi Cl. So Cl ni dia ada 8 elektron Okey, so saya tengok ada yang just draw Mg kurungan 2 plus, lepas tu 2, lepas tu Cl minus. Okey, this is wrong. Okey, sebab Cl kamu tak ada elektron, so salah, tak boleh. Kena ada. Mg tak ada elektron sebab dia dah memang donate dia punya valence elektron. Okay, so another kesalahan saya tengok ada yang buat macam ni. Mg2 plus, okay, ngam. Lepas tu dia letak plus 2 Cl, ada elektron semua, cantik. Tapi kesalahan dia dekat mana? Plus. Yes, okay, so ini kesalahan dia. Tak perlu letak plus because now dia dah combine form satu compound. Okay, so you don't have to write plus dekat sini, dah tak perlu. Okay, so itu antara contoh kesalahan lah. Okay, and then settle itu. So next, okay, soalan yang kamu rasa paling susah di dunia, tapi tak adalah susah pun. Okay, ramai yang PM saya asking this question, tapi last kali dia macam, itu je miss. Betul kan? Siapa yang ada tanya? Macam tak percaya, itu je. Yes, itu sahaja. Okay, so soalan ni saya tengok ramai yang buat this structure, very complicated one lah. Okay, sebab dia kata referring to the compound ammonium azide NH4N3. Show the formation of dative bond for the cation in the above compound using appropriate Lewis symbol. So, saya highlightkan dekat sini dia punya clue dia. Show the formation of dative bond. Okay, baca betul-betul. For apa ni? Cation. Yes, okay, show the formation of dative bond just for the cation. Okay, you don't have to show for NH4N3. So ada yang cakap, Miss, saya rasa dah cantik dah NH4N3. Ya, memanglah dah cantik dah situ. So dative bond tu bukan dekat NH4N3 tapi hanya dekat NH4 sahaja, sebab NH4N3 ni is made up of NH4 plus dengan N3 minus. So bila dia mention cation, that means dia hanya refer kepada NH4 plus sahaja. So basically this question asking for dative bond dalam NH4 plus, dan saya dah bagi example dah NH4 plus. Okay, so NH4 plus is formed from ammonia reacted dengan H plus dapat NH4 plus. So this should be your answer. Okay, sebab soalan minta show the formation. Okay, bila show the formation, kamu tak boleh tunjuk produk saja. You have to show daripada reactant sampai produk. Okay, so kiranya ini ammonia. Okay, NH3 ni ammonia. And ammonia, please make sure dia ada lone pair dekat sini. Okay, so dia ada satu lone pair. Siapa yang tak letak lone pair, salah. Okay, and then H, dia H plus. Okay, sebab syarat untuk dative bond. Apa syarat untuk dative bond? Still ingat? Yang mengkongsi tu. Dia nak kongsi elektron, tapi kalau covalence, kongsi dia sama adil kan? Macam kalau saya ada satu gula-gula, kamu ada satu gula-gula. So kita share macam tu. Tapi untuk dative bond, dia share tapi sumber gula-gula tu datang solely dari donor. Yes, thank you. Comel ni nama.
Adik siapa? Okay. So ini donor atom. Okay, so ini adalah acceptor atom. Dia mesti ada dua benda ni baru boleh terjadi dative bond. Okay, so that's mean donor simple je. Donor nak derma. Kita nak derma duit, kita kena ada duit lah. So dalam kes ni nak derma elektron, kena ada elektron yang lebih, iaitu lone pair. Okay, and acceptor atom yang ada empty orbital. Okay, so kenapa H plus ada empty orbital? Sebab dia terisi satu je. Sebab H plus ni dia ada 1 elektron sebenarnya. Okay, H ni sebenarnya hidrogen ada 1 elektron dalam 1s. Tapi bila dia jadi H plus means kita remove the electron. So this 1 electron dah tak ada. So now the orbital of 1s is empty. Okay, so kiranya dia ada tempat kosong yang boleh diduduki oleh this lone pair. Okay, so itulah menyebabkan dia jadi acceptor atom. Okay, then after that dah ngam dah cantik dah. So kita tahu N ni akan share dia punya elektron pergi ke H. So kita pun buatlah this arrow. Okay, so this arrow ni lah yang kita panggil sebagai dative bond. Okay, and when you draw this arrow, do you need to show the elektron dekat sini? Kena tunjuk kah? Tidak. No need. Okay, no need. Actually, if you show the electron there, salah lah. Okay. Sebab this electron, this lone pair dah digunakan untuk menghasilkan untuk form bond ni. So kena this lone pair electron tu dah jadi di dalam bond ni. Okay, so tak perlu tunjuk. Saya tengok ada yang letak elektron dekat situ, so salah lah. Okay, and then ini ada charge, so please make sure you square bracket kan letak charge. Okay, so ini adalah ammonium ion. Okay, so susah ke senang soalan ni? Senang. Yes, sangat senang. So this question actually soalan exam. Okay, 2014-15 tak silap saya. Okay, tapi soalan exam dia ini soalan A, dia ada soalan B lagi. Soalan B untuk anion pula, dia suruh show resonance structure for N3 minus. Okay, so kalau lah dalam exam kamu rasa macam susahnya soalan ni padahal senang je. Lepas exam tu mesti rasa frust. Okay, so please make sure you read the question betul-betul. Okay, and then last before saya habiskan dative bond. Okay, dative bond maybe you rasa susah. Tapi actually dative bond so far yang naik dalam exam, dia akan guna example yang sama je. Okay, so please make sure example yang saya guna ni kamu tahu. Okay, ataupun kalau kamu buat latihan later on, kamu jumpa lagi example of dative bond, kamu tambah sendirilah dekat sini. Okay, tambah sendiri example of dative bond. Sebab dia akan ulang-ulang yang example yang sama je. Saya tengok dia tak pakai example baru pun. Okay, so that is a bonus for you lah. Okay, dan ada apa-apa soalan? So far tiada, Miss. Tidak, Miss. Okay. Alright. So next one adalah drawing Lewis structure. Okay, so draw Lewis structure ni adalah benda yang paling penting dalam chapter 4. Okay, sebab saya rasa saya dah cakap juga dalam video. Okay, sebab starting daripada Lewis structure nanti kamu kena determine shape ataupun molecular geometry. Tak boleh lukis Lewis structure betul, shape kamu salah. Lepas tu daripada situ kamu kena determine hybrid nanti. Okay, lepas tu polarity. So semua starting point dia adalah Lewis structure. So please make sure betul-betul faham Lewis structure. Okay, so ini step dia, saya tak nak go through lah. Okay, so saya bagi soalan untuk kamu cuba. Okay, so this one. So anggaplah kita buat revision untuk Lewis structure at the same time, tapi kita tengok juga exception to octet rule. Okay, so ini exception to octet rule ni penting sebab bila kamu draw your Lewis structure, not all the time your Lewis structure must be octet. Okay, bukan semua keadaan kena octet. Ada keadaan tak perlu octet. For example, incomplete octet, such as 3 elemen ni lah, beryllium, boron and aluminium. Okay, and then for expanded octet pun kalau dia lebih daripada 8 tak ada masalah untuk elemen dalam period 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so jangan pelik, jangan padam pula bond dia tu. Okay, and then odd electron molecule, ini dia akan kurang daripada 8 lah, dia akan jadi 7, 5,
3 tapi tak ada lah. So far 7 dengan 5. Okay, so kita tengok di structure. Saya suruh kamu lukis ClO2. Dah lukis? Sudah. Okay, alright. So this is the structure yang sepatutnya kamu dapat. Okay, so kita go through lah satu-satu. Okay, so sebab ini the first example, kita go through. Okay, so valence electron for chlorine. Okay, chlorine is group 17, so 7 valence electron. Oxygen, group 16, so 6 valence electron. Tapi ada 2 oxygen, so times 2. Okay, so 6 times 2 is 12, 12 plus 7 is 19. Okay, so total valence electron adalah 19. Okay, after that, kamu nak buat apa? Bond. Yes, okay. Draw dia punya skeletal structure of kita punya tu lah. So maksudnya kita kena tengok ClO2 ni yang mana central. Cl lah central dia. So oksigen dia dekat tepi. Okay, and then bonding dia ada 2 bond. So berapa elektron kita nak tolak sini? 4. 4. Yes, minus 4 elektron sebab satu bond ada berapa elektron? 2. 2. Yes, satu bond. Okay, ingat satu bond ada 2 elektron. Okay, so minus 4. Okay, so habis dah minus yang tu. So this remaining electron dekat mana patut saya letak? CO. Yes, Leaving we off. need to fill in dekat terminal dulu. Okay, kena bagi terminal ni jadi apa? Octet. Octet. Yes, good. Okay, so terminal atom ni kena octet. Okay, so oksigen sekarang ada berapa elektron? 2. 2. Sebab dalam bond ni ada 2 elektron je, so dia ada 2. That means it needs another 6 elektron. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so 6 tambah 2, 8. Ngam. Okay, so ini pun sama. Ini buat benda yang sama juga. So 6, 6. End up kita dah guna 12 elektron. So minus 12. Okay, so minus 12 dapat 3 lebih. So elektron yang lebih tu nak letak mana pula? Sekeliling Center. Yeah, CL. sekeliling Cl pula. Tadi kita dah settle, dah octetkan terminal. So now we need to octetkan central pula lah. So Cl ni tambah 3. Okay, cuma ini dia tak akan jadi octet lah sebab ini adalah apa orang panggil? Odd electron molecule. Okay, so sekarang kita tengok Cl ni ada 1, 2, 3. Okay, so berapa ni? 2, 4, 6, 7 elektron. Okay, so 7 elektron. Okay lah. Dah dekat dengan 8. Memang dia tak akan jadi 8 sebab dia adalah odd. Odd mean ganjil. Okay, so this is the correct structure for ClO2. Okay, ada apa-apa masalah kat sini? Tiada, Miss. Okay, alright. Okay, so kalau tak ada apa-apa settle. Next kita tengok ini. Okay, so expanded octet ni saya dah explain juga kan. Walaupun dia boleh expanded, macam sulfur ni boleh expanded, that means dia boleh more than 8 dia punya electron around dia, tapi tak semestinya dia boleh sampai 14 elektron, 20 elektron around it, tak boleh. Dia ada limit dia. Okay, so the limit for sulfur adalah 12 elektron around it. Sebab apa 12? Dia period. Dia period berapa? Oksigen sulfur period 3. So kalau period 3 dia boleh more than octet. Tapi more than octet ni is too general. More than 8. 10 pun more than 8. 12 pun more than 8. 14 pun more than 8. Tapi macam mana kita nak tahu maksimum dia adalah 12? Kita tengok Dia anak punya panah tu. empty Kalau di orbital. Ada yang cakap kita tengok anak panah, kita tengok empty di orbital. Okay, dua-dua betul. Okay. So first, this electron yang pair ni, yang pasangan ni, okay, dia boleh di-excitedkan ke empty orbital. Okay, so bila dia excitedkan ke empty orbital, kita kira lah berapa unpaired electron yang kita ada. So now we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 unpaired electron. Okay, unpaired electron ni maksudnya electron yang tak ada pasangan. So dia boleh combine dengan another electron untuk form bond lah. So maksudnya dekat sini dia boleh form 6 bond. Okay, bila ada 6 unpaired electron, that means dia boleh
6 bond maksudnya maksimum dia adalah 12 elektron. Okay, so that is the reason why phosphorus maximum dia boleh octet tapi dia tak boleh PF6 tak wujud Okay, tak boleh. Dia mesti PF5 sahaja. Sebab dia ada satu je elektron yang boleh di-excited kan. So end up dia hanya ada 3, 4, 5 unpaired elektron sahaja. Okay, so that 5 unpaired elektron akan hasilkan 5 bond. Okay, so 5 bond ngam lah PF5. Alright, so itu nanti kita akan jumpa lagi dekat hybridization. Okay, so next kita tengok soalan ni. Okay, so this question. First, dia kata draw Lewis structure for each of the above molecule. So draw lah Lewis structure. Okay, so kalau dalam exam pengiraan ni tak adalah dia bagi markah. Tapi, okay, jujur saya cakap. Kalau macam structure NF3, structure CLF3 ni adalah structure yang saya tak biasa sangat. So saya no matter kamu cakap macam mana pun, calculation ni still perlu. Okay, so alang-alang tulis je lah. Okay, macam BF3 ni saya dah selalu jumpa. So saya tahu structure dia macam mana. Okay, so this one saya kena buat pengiraan. It turns out my structure, nitrogen saya ada satu lone pair bonded to 3F. Okay, and then BF3 je, dia tak ada lone pair. Okay, and as you can see, BF3 ada 6 elektron je around it. Okay kah? Tidak. Do we need to add double bond? Tidak. Yes. Ya. Apa maksud tidak? Tidak okay ke? Tidak perlu tambah double bond ke? Tidak perlu tambah double bond. Yes, okay, so you don't have to add double bond because boron belong to Bebal. Bebal. Bebal is incomplete octet. Okay, so that's why you need to know 3 jenis exception to octet tu. Let's say lah kamu tak tahu 3 exception to octet tu ataupun kamu tak ingat, tapi kamu ingat Lewis structure, terminal mesti octet, central mesti octet. So kamu mesti akan padam this double bond, kamu letak this lone pair, kamu letak double bond. So dalam keadaan tu dia akan salah. Okay, so kita kena tahu step untuk tulis Lewis structure, but we also need to know certain thing yang melengkapkan dia lah. Okay, and then for CL, saya kira-kira, saya dapat macam ni. CL saya dapat 3 bond. Lepas tu saya ada 2 lone pair dekat luar. So total elektron saya 2, 4, 6, 8, 10. Lepas tu saya tanya diri saya, boleh ke CL ada 10 elektron around it? Boleh. Kenapa boleh? Sebab dia tergolong dalam expanded octet. Yes, thank you. Okay, good. Alright, so sebabnya kalau group 17 ni antara group yang saya hafal lah. Fluorine, bromine, iodine. Okay, saya ingat. So, fluorine period 2, ini period 3, period 4, period 5. So, kita tengok dekat sini, chlorine berada di period 3. So maksudnya boleh expanded octet. Okay, so bila boleh expanded octet saya pun lega lah. Oh okay. So maksudnya structure saya betul. Okay, bukan ada salah pengiraan ke apa, memang macam tu. Okay, so that is your answer lah sepatutnya untuk the first question. And dia suruh yang kedua, identify the molecule that do not obey the octet rule and state the type of octet rule exception. Okay, so ada 3 Lewis structure, yang tak obey ada 2. Okay, so kamu dapat 2 juga? Dapat. Okay, so sepatutnya dapat lah kan. BF3 dengan CLF3 do not obey octet rule. Okay, tapi jangan jawab itu je sebab dia kata state the type of octet rule exception. So cakaplah BF3 incomplete octet sebab dia ada 6 elektron je. CL expanded octet. Okay, so that is your answer. Okay, chemistry tak perlu buat ayat panjang-panjang sangat pun. Certain thing kita boleh jawab macam ni je. Okay. Ada apa-apa soalan? Yes. Tak ada miss. Kalau BF3 tu kita lukis dua-dua dia punya structure Dua-dua structure maksudnya? yang ada double bond. Oh, kalau ada double bond, kira salah lah. Okay, contoh kalau kamu buat B ada double bond F macam ni. Ya. Yeah. So kalau kamu buat macam ni salah sebab kamu terlupa fakta mengenai boron. Boron dia boleh incomplete octet. Boron, beryllium, aluminium. Okay? So, kalau lukis dua-dua diagram salah je lah.
Okay, lagi satu. Dalam exam, jangan bagi dua jawapan. Okay, let's say lah kamu bagi dua-dua jawapan macam ni, dia akan pangkah sebab examiner tidak boleh memilih jawapan. Okay, so kalau memang orang dah cakap dah, kalau bagi dua jawapan, memang confirm salah. Okay, so just give one answer. Okay, boleh Azmi? Boleh Miss. Okay, thank you. Miss, Yes? is all the group 15 and group 17 element is odd Apa? number electron? Oh no, not all the time lah. Okay, macam this case tak kan? Okay, sejarang kita jumpa odd ni. Okay, so very rare lah. Okay, so just need to know odd electron tu tapi kita jarang deal with. Okay kah? Oh, so Miss, if the question is group 17 element and I got odd number electron, itu boleh di accept lah. Yes, itu possible lah, betul lah. So that's mean kalau group 17 tiba-tiba kamu punya structure kamu lukis dapat odd number molecule, so betul lah. Okay, sebab dia memang possible. Okay, thank you Miss. Okay. Alright, so itu je. Apa benda saya nak cakap tadi? Lagi satu. Okay. Lewis structure. Okay, Lewis structure another important point, very important one. Okay, tapi maybe some of you tak buat. Contoh. Okay, saya bagi structure dekat sini My structure looks like this. Betul ke salah? Salah. Kenapa salah? Tiada tu Ada. lone pair. Okay, lone pair dekat terminal atom ni hukum dia wajib. Bukan terminal atom je, central ke terminal ke semua wajib. Kalau Lewis structure ada lone pair, you have to show all the lone pair yang ada. Okay, wajib. Okay, kalau kamu tak tulis macam ni, sayanglah salah. Okay, bukan kamu tak tahu the method. Okay, kamu tahu cara nak determine but teknik menjawab kamu yang salah. Okay, so please make sure if the question asking for Lewis structure, show all the lone pair yang dekat terminal. Kalau dekat central ada lone pair, lagilah kena tunjuk. Okay, sama juga BF3 ni. Kalau ada yang tiba-tiba dia tak cukup rajin, dia buat macam ni je. Ni salah. Okay, kena ada lone pair baru betul. Okay, so itu je. Okay, then next kita pergi kepada resonance structure. Okay, so resonance structure. Apa menyebabkan wujudnya resonance structure? Ada Kalau banyak list banyak possible. satu. Okay, so basically structure ni kalau kita tengok sama je sebenarnya kan. Okay, position double bond tu yang berubah. Okay, so maksudnya dia ada dua possibility lah structure dia. Tapi kenapa boleh position double bond sekejap kiri, sekejap kanan? Apa yang terjadi? What happened? Dia sentiasa bergerak. Dia tu siapa? Who is dia? Elektron. Bond. Electron. Yes, electron. Okay, good. Alright, so actually, okay, dekat sini kita ada pi elektron, kita ada sigma elektron tu kan. Okay, so elektron yang dekat pi ni yang suka bergerak sebenarnya. Okay, so this electron, okay, dia boleh gerak-gerak suka hati dia. Okay, bukan suka hati lah, kiranya dia keep on bergerak. Okay, so possibility untuk dia bergerak, maybe this lone pair jadi bond. Okay, and this pi bond break form lone pair balik. Okay, so itulah pergerakan elektron itulah yang menyebabkan adanya resonance structure. Okay, so as you can see all the arrow, curly arrow yang kita buat ni, okay, semua ini adalah untuk show pergerakan elektron, to show the movement of electron lah. Okay, so this one arrow ni kita akan belajar lebih mendalam dalam chapter dekat SEM 2 nanti. Okay, so untuk show pergerakan elektron. Okay, another thing about arrow, okay, so arrow kalau kamu nampak macam ni, okay, so from tengah bond, okay, from tengah bond pergi ke oksigen. Okay, so itu menunjukkan kita actually what happen adalah kita break the bond. Okay, and as a result, bila kita break the bond, electron in the bond is transferred to Lone. Lone pair. is transferred to atom lah. Okay, lepas tu dia jadi lone pair.
Okay, so itu maksud dia arrow tu. Okay, kalau chemist dia tengok that arrow dia dah faham. Okay, maksudnya we will break this double bond. Satu je pi bond tu je break. Okay, and then elektron tu transfer ke O. Okay, sebab dalam bond tu ada elektron tu transfer ke O. Okay, so kenapa, so ini another thing. Kenapa transfer to O? Why tak transfer pergi N? Vertical. And Ya. Yes. Sebab kalau N dia tak dengar yang hujung. So Ento penderma. N penderma tak juga. N dia penderma boleh okay. So N dia macam ni. Elektron ni nitrogen dengan oksigen siapa lebih elektronegatif? And Nitrogen, oksigen, which one more electronegative? Oksigen. Oxygen. Yes, oxygen is more electronegative. Okay, so electronegative tadi apa maksud? Tend to accept. Tendency to attract electron. Yes, that's mean tendency of oxygen to attract electron is stronger than nitrogen lah. So that's why bila this bond break, the electron dapat dekat O sebab O tu tarik elektron dengan lebih kuat. Okay, so everything behind benda kita buat ni ada maksud dia. Okay. So hopefully kamu faham lah, oh arrow ni apa sebenarnya. Sebab saya tak nak kamu rasa rare sangat lah arrow tu apa benda. Kan pelik. Okay, so fahamkan yang tu. Okay, so resonance don't forget this arrow juga. Okay, arrow ni kalau kamu tak tulis resonance structure, goodbye. Okay, dia macam tak ada titik tadi. Dia macam bukan resonance structure lah. Okay, so next one adalah SCN minus. Ini soalan famous First kesalahan student untuk SCN minus sebelum buat resonance lagi, apa kesalahan dia kamu rasa? structure. The Lewis structure tu dah salah. Okay, so before you buat resonance pun your Lewis structure dah salah. Ini soalan selalu tanya dalam exam. Okay, so kenapa salah? Apa yang dirasakan yang menyebabkan salah? Atom di center tu silap. Okay, good. Thank you. Siapa yang jawab tadi? Okay, so this one, okay, kesalahan umum dia adalah student tak tahu which one is the central atom. Okay, sebab usually macam NO3, ada student, kan saya ajar kamu central atom mesti yang less electronegative. Okay, tapi ada setengah dia cakap, alah tak payah fikirlah less electronegative tu, kita tengok yang mana satu atom tu itulah central. Itu boleh. Tapi kadang-kadang dia tak jadi macam tu. Contoh macam SCN, semua satu atom. Nah, so siapa jadi central? Okay, so selalu kalau soalan tulis yang keadaan macam ni, yang tengah tu lah yang central selalunya. Okay, ataupun kalau kamu jumpa carbon, okay, carbon usually jarang lah. Okay, usually dia akan jadi central atom carbon. Okay, so please make sure your central atom dekat sini adalah carbon, bukan S, bukan nitrogen. Okay, so itu first kesalahan student lah. Okay, lepas tu kalau ini ada charge, kesalahan kedua tak ada kurungan. Okay, lepas tu dah betul dah semua Lewis structure tu, saya dapat this Lewis structure yang tengah ni lah yang first thing yang saya dapat. Okay, so bila dalam keadaan yang macam ni, okay, so apa yang terjadi adalah kita kena gerakkan this electron lah. So first, let's say lah, this lone pair form a bond. And this double bond, pi bond over here break and then form a lone pair. So this one ada double bond. So tambah lagi satu bond, so dia akan jadi triple bond. So that's why dekat sini saya punya jawapan ada triple bond. And then this one double bond break satu bond, so tinggal single bond jadi lone pair. Okay, so ini another structure dia lah. So another possibility pergerakan dia di opposite pula lah. Okay, maksudnya kali ni this lone pair jadi bond. This bond antara C dengan N pula yang break. So dapatlah this structure here. Okay. So arrow ni, arrow yang merah ni hukum dia apa? Wajib ke tak wajib tulis ni? Tidak. But Untuk resonance, okay, you don't have to write yang arrow ni kalau kamu rasa lah. Let's say some of you rasa macam
tak boleh nak faham lagi arrow tu maksud apa. Tapi dia faham lah. Actually resonance ni kita ubah kedudukan double bond ke ataupun double bond become triple bond. Dia faham that way. Kamu tak tulis pun boleh. Better tak payah tulis lah. Okay. So saya ajar ni sebab itu yang berlaku sebenarnya pergerakan elektron. Tapi macam kalau ni kamu tak nak tulis ni. Kamu just nak show dia punya perubahan double bond tu kedudukan dekat mana. Itu pun betul. Tak ada masalah. Okay. Alright, so done for SCN minus. Next one adalah CO32 minus. Okay, so CO32 minus. Okay, so ini kita belajar Lewis structure sikit lah sebab hari ni main kita nak belajar Lewis structure kan. So, valence elektron carbon 4. Okay, oksigen 6. Ada 3 oksigen, so 6 kali 3, 18. So, ada charge lah sini, negative 2. So, negative 2 charge maksudnya kita opposite kan. Kita kena tambah 2 elektron. So 18 tambah 2, 20, 24 lah. So total 24 valence elektron. Lepas tu kita pun buat lah COO. Center dia adalah carbon. So tolak 6 elektron disebabkan kita ada 3 bond. Yes, 3 bond. So equal to 18. Okay, so this 18 electron you have to fill in dekat terminal to make it octet. So 6 elektron dekat ujung. So 6 kali 3, 18. Ngam. Habis elektron. Okay, so maybe ada yang stop dekat sini. So dia buat kurungan, dia letak tu minus. Okay, so please. Okay, kita kena always check terminal kita octet. Okay, terminal dah octet tapi central kita belum octet. Okay, adakah carbon terdiri daripada yang incomplete octet? Bukan. Yes, okay. Apa contoh elemen yang incomplete octet? Boron. Beryllium. Beryllium. Yes, boron, beryllium, aluminium. Bebal lah, beryllium, boron, aluminium. Okay, so maksudnya carbon ni kena octet. Okay, so that's mean in this case you have to add double bond. So you can use any of the lone pair. Okay, tak kisahlah mana-mana. So let's say lah guna yang kanan ni. So padam lone pair tu sebab lone pair tu akan form bond. So ngam. Okay, so barulah carbon ni happy sebab dia dah octet. And this oxygen pun masih octet. Okay. So starting from this structure barulah kita buat dia punya resonance. Okay, resonance dia yang ni sama macam NO3 minus lah. So pergerakan pi bond tu sahaja yang berlaku. Okay, so let's say first one ini daripada lone pair jadi bond. Okay, so this double bond kena break lah. Apa jadi kalau double bond ni tak break? Terlebih. Okay, good. Central jadi terlebih elektron lah kan. Okay. So let's say lah kalau kamu tak break the electron, tak break the bond here. Okay, kamu just tambah bond tapi kamu tak break. So ini hasil dia dekat bawah ni. Okay, as you can see carbon, kamu nampak macam betul lah. Tapi actually carbon sini dah ada 2, 4, 6, 8, 10 elektron. Carbon, dia period tu Okay, elemen dalam period tu tak boleh expanded octet. Okay, so maksudnya kamu dah salah. So that's why pergerakan elektron dia ada yang form bond and dia mesti ada yang break bond. Okay, so dapatlah structure ini. Okay, betul? Betul. Okay, kalau yang betul tahniah. Okay, kalau yang salah tu kena tengok balik lah. Okay, so resonance structure. Tengok apa punca kesalahan. Adakah starting daripada Lewis structure yang salah? Ataupun Lewis structure betul tapi resonance je salah. So kamu kena tahu dekat mana yang kamu perlu tanya saya lah. Okay, so settle untuk yang ini. Ada apa-apa soalan about resonance, about Lewis structure? Oh, most plausible. Okay, so senyap saya assume tak ada soalan lah. Kenapa? Hisham tadi apa? Contoh soalan tanya how many resonance structure can X form. So original pun tak. Original X tu pun kira as resonance. Kira. Okay, so contoh. Ini soalan quizzes kamu lah saya rasa kan. Okay, dia tanya how many resonance structure can form. Okay, so contoh kalau NO3 minus, resonance structure dia total dia ada 3.
Okay, sebab apa 3? Sebab memang kita akan kira semua sekali. Okay, kita tak kira yang original dia tu tetap dikira. Okay, so itu adalah resonance structure. So kiranya ini ada 3 resonance structure, ini ada 3. Okay, so carbonate ada 3. Okay, tapi NO2 ada 2 resonance sahaja. SO2 ada 2 resonance structure sahaja. Okay kah? Okay, should be okay lah kan? Miss, saya mau tanya, yang ini jauh pergi formal charge. Okay. Macam cara apa tuh? Yang macam mana cara apa tuh kira formal charge tu kan, Miss? Ada yang dia bilang apa tuh? Mana sebutnya? Yang negatif kira- formal charge tu. Kira itu elektron kah yang karbon yang assign to Cara kalau- pengiraan dia tu. Ya, Miss. Kan macam kalau lone pair Miss kira dalam video 2. Tapi yang bond tu Miss kira 1 je. Memang Okay. begitu. Ya, okay. Dia ada pengiraan ni lain-lain. Okay, thank you. Siapa? Jel. Okay, good question. Okay, so sebabnya ini pun kadang-kadang jujur saya cakap, kadang-kadang saya pun kena bukan duduk lah. I mean, I need to macam take beberapa second untuk fikir apa yang saya nak kira sebenarnya. Okay, sebab cara pengiraan dia lain. Contoh, okay, macam tadi saya nak kira oktet tak oktet tu kan, saya punya pengiraan oksigen saya akan kira in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elektron. Saya akan kira macam tu. Itu untuk check oktet ke tak, macam tu. Okay. Tapi kalau untuk formal charge dia punya pengiraan dia lain. Okay, pengiraan dia kita kena kira elektron di sekeliling oksigen. So sekeliling oksigen maksudnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ngam. Tapi sini satu bond ni ada 2 elektron. Okay, so keliling oksigen tu sebenarnya oksigen tu ada 1 elektron je. Dia macam tu, dia separuh. Okay. So satu bond dikira 1 elektron. Lepas tu tambah dengan bilangan lone pair. Okay, so itu memang pengiraan untuk formal charge memang macam tu. So kena ingat lah. Sebab kalau kamu nak, kan dia ada 2 cara kan. Kalau kamu kira by using this pun, dia akan darab dengan half. Okay, so maksudnya dia akan bagi bonding tu ada 2 elektron. Lepas tu dia akan darab half, that's mean 1 elektron juga. Okay. So memang pengiraan dia macam tu. Bolehkah? Kena boleh differentiate. Formal charge, pengiraan dia macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elektron. Okay, so valence elektron oksigen ada 6. Tolak dengan elektron di sekeliling oksigen ada 6 juga. So equal to 0 formal charge dia. Okay, tapi kalau dari segi oktet kita akan kira 2, 4, 6, 8. Okay. So 2 pengiraan yang berbeza. Oh. Okay, Miss. Thank you. Pening lah sikit kan? Ya, Miss. So kena itulah dia macam kita kena ingat ni cara pengiraan dia lain sikit. So that's why kadang-kadang kita kena macam ambil a few second untuk fikir apa yang saya nak kira sebenarnya. Okay, kalau nak kira formal charge kena kira satu. Macam tu. Okay, that one. And then saya teringat soalan yang ada Jason tanya dalam WhatsApp tu. Okay, so NNO ke structure tu? Okay, saya tengok balik Telegram. Sebab saya tunjuk dekat kamu example yang tak cukup. Kejap lah. Ni dia. Jason kelas apa? F17 ke 18? 16. Okay, sorry Jason. Okay, sebab saya macam ramai student tak ingat lah. Okay, so NNO ni saya nak tunjuk. So saya tulis lah dekat sini. So ini extra benda kita nak belajar hari ni. Okay, so sebab saya punya formal charge example saya tak cukup. Tak ada yang macam ni. Okay, so dua-dua structure ni, Lewis structure ni dua-dua betul sebenarnya. Okay, tertinggal pula lone pair. Okay, so betul lah kan. Okay, N, O.
So valence electron nitrogen 5 times 2 is 10, oxygen 6. So add them up jadi 16. So start dengan NNO, tolak 4, 12. So ngam lah. Okay. So betul. And then sacrifice ni double bond, sacrifice ni double bond. Okay. Alright. So dua-dua structure ni betul. Okay, Lewis structure yang betul lah. Tapi which one is the most plausible Lewis structure? Okay, so that one kena kira formal charge. Okay, so nak kira formal charge, saya nak panggil orang lah. Saya jarang panggil kan. Okay, kalau saya panggil pun krik. So kita tengok hari ni krik tak. Okay, siapa saya nak panggil? Hari ni tinggal 74 orang je dalam kelas ni. Okay. Mendung. Okay. Mendung. Okay, so kita panggil Ivy. Ada Ivy? Ivy Azlinda ada? Tak ada? Ada. Okay, so Ivy nak minta tolong kira formal charge untuk yang ini, yang NA ni. Kejap, Miss. Okay, fikir dulu. Okay, so next saya nak panggil lelaki pula lah. Siapa lelaki dekat sini? Kenapa kurang lelaki ni? Bird mana Bird? Ada? Teda. OMG. Okay. Lagi, siapa lagi Teda ni? Syahmi boleh tolong kirakan N yang dekat tengah? Muhammad Syahmi bin Soria F22. Syahmi? Tidur ke Syahmi? Semalam saya tengok F22 buat apa? Mobile Legend. Itu untuk apa tu? Markah kokem kali, Miss. Miso ke tandas, Miss. Okay. Alright, ya. Miso ke tandas. Siapa ke tandas? Syami. Oh, Syami. Okay, fine. Alright. Okay, so masuk ke Koko. Patutlah. Saya macam, Mobile Legend. Saya masuklah live tu tapi saya tak faham. So, saya keluar. Okay, so kita teruslah. Siapa lagi ni? Aiden nak tolong kah? Kawan kamu yang masuk toilet tu. Boleh, Miss. Okay. So tadi Ivy dah dapat jawapan Ivy? Ivy? Okay, Kak Aidan dulu. Aidan, apa nitrogen ni punya formal charge? Positive 1 ke, Miss? Positive 1. Betul lah. Kena yakin lah. Okay. Alright. So positive 1 sebab valence elektron nitrogen ada? 5. Yes. Minus with? 4 bond. Yes. 1, 2, 3, 4. So dapatlah plus 1. Okay. So betul. Okay. So Ivy. Mana Ivy? Saya jawablah, Miss. Okay, Jel. Okay, apa? Negative 1. Yes, thank you. Negative 1. Then how about this oxygen? Siapa nak tolong jawab? Kosong, Miss. Kosong. Okay, thank you. Alright. Okay, and then yang bawah ni pula, this nitrogen yang bawah? Kosong, Miss. 0. Yes, 0. Thank you. Okay, so nitrogen yang tengah? Positif. Yes, Positive 1. positive 1. Okay, and then oxygen yang hujung?
Negative. -1. Okay, -1. Thank you. Alright. Okay, so saya ajar kamu, dia kata kalau nak determine most plausible Lewis structure, the first thing that you need to do adalah tengok total formal charge, bukan total formal charge lah, dia punya atom tu formal charge dia kosong, banyak kosong. Okay, so itu yang berlaku dekat semua example yang saya bagi dekat kamu. Okay, so macam ini banyak kosong, semua structure dia, atom dia kosong, formal charge. Ini ada satu positive one, satu negative one. So structure one lah yang paling stable. Tapi in this case, dia slightly different because as you can see, the number of atom that have zero formal charge sama. Okay, the first structure atas ni ada satu atom yang ada formal charge zero, yang bawah ni pun ada satu atom yang ada formal charge zero. So we cannot compare in terms of smallest formal charge. That means we have to go to the second point where we need to look at the negative formal charge. Okay, and the negative formal charge must appear on the most electronegative atom. Okay, so sekarang negative formal charge kita dekat mana? Kalau itu, ni saya label lah. Yang atas ni structure 1, ini structure 2. Okay, so kalau dekat structure 1, as we can see, the negative formal charge belong to nitrogen. Okay, tapi untuk structure 2, the negative formal charge belong to oxygen. So which one better? Okay, ataupun which one yang sepatutnya? Structure 2. Structure 2 yang sepatutnya. Sebab dekat sini, antara nitrogen dengan oksigen, siapa lebih elektronegatif? Oksigen lebih. Yes, thank you. Oksigen is more electronegative. Ini kamu kena ingat kedudukan dalam periodic table tu, sebab dalam exam kamu tidak diberi periodic table. So just remember certain element yang famous lah. Macam nitrogen, oksigen, fluorine, NOF. Okay, saya akan ingat NOF. Sebab apa NOF? Sebab kedudukan dia macam ni. Ini group 15, ini group 16, ini group 17. That means mereka ni duduk sebelah-sebelah. So kita belajar dalam periodic table, chapter periodic table, going across the period from left to right, dia punya electronegativity dia makin tinggi. Okay, so electronegativity increase. Electronegative structure 1 ke structure 2? Tak berani jawab. Structure tu. Yeah. Oh, tak dengar. Line tak okey ke? Okay, so kiranya dekat sini dia macam mana, saya ulang balik saya cakap tadi. As we can see, the negative formal charge yang ni dekat N, negative formal charge ni dekat O. Okay, so kalau ikut rule dia cakap negative formal charge ni mestilah dekat lebih electronegative atom. So antara N dengan O, O lebih electronegatif. Okay, ikut periodic table lah. So sepatutnya negative 1 formal charge ni lebih baik kalau dekat O. Okay, tapi dekat structure 1, negative formal charge ni dekat N. N ni less electronegative. So tak ngam lah. Okay, so yang lebih better adalah structure 2 sebab the negative formal charge ni dekat oksigen. Okay, so from there we can conclude that structure 2 is the most plausible structure. Yeah, structure 2 is the most plausible Lewis structure lah. Okay, sebab apa dia the most plausible? Reason dia kalau soalan minta, because ada dua reason kali ni. Because dia ada apa tu? Smallest formal charge and the negative formal charge belong to oxygen which is more electronegative atom. Titik. Okay, so nak saya tulis ke? Tulislah. So structure 2 is the most plausible structure because it has the smallest formal charge and the negative formal charge
belong to oxygen atom. Kurungan more electronegative atom. Wah, buruknya tulisan saya. Okay, more electronegative atom. Right. So, hopefully kamu tak pening lah. Okay, so kalau soalan macam ni keluar, kita tak boleh depend on number of atom yang ada banyak kosong. Okay, kita kena tengok negative formal charge tu dekat mana. Kalau negative formal charge tu dekat atom yang lebih elektronegatif, itulah yang lebih plausible ataupun lebih stable. Fahamkah apa yang saya nak sampaikan? Faham, Miss. Faham, Miss. Alright. Okay, so thank you. Okay, so done. Okay, itu yang tak ada dalam nota lah. So maybe you can add sticky note tampal atas tu ke. Okay, about this information here. Okay, settle. Next, apa main aim saya hari ni? Oh, Lewis structure. Okay, so untuk Lewis structure, as you can see, tak banyak exercise saya bagi dekat sini. Tapi dekat VSEPR adalah yang shape tu. Dekat shape tu saya ada bagi, apa tu orang panggil? Exercise. So exercise tu walaupun itu exercise VSEPR, tapi untuk buat VSEPR untuk determine shape dia, kamu kena draw Lewis structure dulu. So from there saya anggap itu adalah exercise untuk Lewis structure, and at the same time itu adalah exercise untuk molecular geometry juga. Okay, nanti saya bagi juga extra exercise nanti. So for now yang itu je dulu untuk hari ni lah. Okay, so sebelum saya stop yang ni, ada apa-apa soalan last? Miss, Yes. is the elements in period 3 less electronegativity than the elements in period 2? Yes. Okay, element in period 3 is less electronegative, has less electronegative than has less electronegativity than element in period 2. Okay, sebabnya kena ingat balik dalam periodic table. Periodic table across a period, electronegativity dia increase. Okay, so increase. Tapi kalau down the group ataupun going up the group, ataupun going down lah senang. Okay, so going down a group, electronegativity decrease. Okay, so maksudnya kalau kita ada macam oksigen dengan sulfur, okay, dia group yang sama, group 16. Tapi sulfur period 3, oksigen period 2. So we can say that sulfur has less electronegativity than oxygen lah. Miss, how about chlorine and carbon? Allah, chlorine and carbon. Okay, so chlorine and carbon itu jarang kita compare lah. Okay, kita selalu compare benda macam chlorine dengan bromine atau fluorine. Yes, kita akan compare. Tapi bila benda tu dah terlalu jauh macam carbon tu, susah lah. Okay, kita susah nak compare unless kita ada nilai. Okay. Tapi kalau saya akan cakap Cl more electronegative lah, sebab saya punya fikiran about group 17 adalah they are more electronegative. Sebab usually Cl, bromine, iodine semua tu dia akan attract elektron banyak ke arah diri dia kalau dari segi elektron cloud lah. So kalau carbon dengan Cl, saya akan cakap Cl more electronegative lah. Okay, tapi dari segi value kena check lah pula, tapi should be more electronegative lah. Sekejap kita check. Okay. Thank you, Miss. Okay, alright. So carbon central atom lah kan. Electronegativity predictable. Saya Google pakai komputer. Okay, so carbon 2.65. Chlorine 3.16 electronegativity. Yes, so chlorine is more electronegative than carbon. So betul lah. Okay, alright. So done. Okay, so before saya terlupa, kamu ada assignment lagi tau. Okay, so thank you for completing your lab test. Okay, so that is one thing dah settle. Okay, you have another thing yang kamu kena settle, tapi this one ada banyak masa lah. Okay, so saya akan tunjuk dekat komputer saya. Kejap nak share screen, your entire screen. Apa ni? Allow.
Window or screen? Entire screen. Hello. Okay, bunyi kipas saya kuat sangat tak? Tidaklah Miss. Okay. Sebab maklumlah di MP kan panas. Kalau tak pasang kipas, rentung saya atas ni. Okay, so mana? Apa yang saya nak tunjuk tadi? Okay, ini saya nak tunjuk. So you can see your assignment SK015 2021-2022. Okay, so this is actually your assignment. So kamu mesti fikir apa lagi assignment. Okay, hari tu so far kita dah siap lab test. Lab test consists of lab report and manipulative skills. So done. Okay, so semua orang dah siap yang tu. Okay, tinggal saya nak check je. Okay, so the next thing that you have to complete adalah assignment. Okay, task. Ini task. Okay. So assignment, okay, as you can see clearly over here dia dah tulis video assignment. That's mean Rakam. yes, okay, rakam video. Okay, kamu kena buat video for this one. Okay, tapi don't worry, you have about a month for you to settle this. Okay, so let's say lah kamu kata, ni saya problem sikit lah. Internet tak okay ke apa ke. So kamu ada masa sebulan. So kalau kamu rasa internet kamu tak okay nak upload ke apa, so buat awal-awal. Okay, so that kamu boleh cari masa yang internet kamu okay untuk upload. Okay, so before this kamu dah biasa buat video, saya dah bagi kerja kat kamu. So itulah tujuan saya, so that kamu tak pelik sangat. Okay, so kamu akan upload video dekat tempat yang sama juga, dekat Flipgrid tu. Okay, so over here you have to produce a video. Okay, and your video must answer the following question. Okay, so please read the instruction. Okay, saya tengok kamu ni suka macam skip instruction. Tak boleh lah. Okay, so ini soalan-soalan yang kamu perlu jawab dalam video kamu. Okay, and your video must not exceed 3 minutes. Okay, so tak boleh tolerate lah. Sebab ini centralized punya soalan. So maksudnya tak boleh saya nak cakap kamu merayu kat saya, Miss 3 minit 13 saat. Tak boleh, sorry. Okay, dia mesti 3 minit. Sebab baru adil dengan kelas-kelas lain lah. Okay, and then you must begin your video by clearly stating your name, tutorial group and metric number. Okay, so this one is up to you lah, sama ada kamu nak letak macam appear satu screen yang tunjuk kamu punya details ataupun kamu nak cakap dan tunjuk at the same time pun boleh. It's up to you. Okay, so dia kata you may use any method to display your answer. However, it must include text, graphic and audio. Okay, so kamu tak kisahlah. Ini kod kreativiti. Siapa yang pandai TikTok tu ada kod lah kreativiti dia lebih sikit. So boleh tambah, kena ada teks, kena ada grafik, kena ada gambar dan kena ada gambar tu, gambar sama ada muka kamu kena ada lah. Okay, ataupun gambar kamu punya huraian tu dan juga audio, suara kamu. Jangan pula kamu ambil rakaman suara orang lain. Okay, tak boleh lah. Alright, you are required to narrate the video to explain your answer. That means kamu kena cakap, kena explain. Okay, so kamu kena buat teks dulu lah. Okay, and then ni lah, ini in terms of pakaian ke, contoh yang kamu nak bagi ke, contoh kamu nak bagi analogi ke apa ke. So don't use anything yang insensitive lah. Okay, so hopefully tak ada masalah yang tu. Miss, muka tak wajib kan? Muka tak wajib. Dia tengoklah, depend on your creativity. Sebab markah dia ada markah creativity. So saya tak wajibkan. Okay, untuk saya punya ni muka tak wajib, tapi grafik tu kena ada lah. Okay, maksudnya kena ada. Kalau kamu tak letak muka, maybe kamu punya huraian tu kena ada gambar lebih sikit ke, macam tu. Boleh? Kurang markah kalau nampak muka. Yalah tu. Okay. Alright, so kita tengok dekat sini. Apa yang perlu. Okay, so ini markah kamu Okay, Miss, so yes. boleh zoom ke? Dia kecil. Oh, kecil sangat kah? Okay. Mana nak zoom lah? Kita pakai yang ni lah. Ni besar sikit tak? Boleh Miss. Okay, alright. So this one, ini rubrik. Rubrik means kamu nak dapat satu markah, kamu tengok dekat sini lah. Ini satu markah punya yang bawah ni. Okay. Kamu nak dapat 2 markah, ini dia punya cara dia. Okay. Kamu nak dapat 3 markah, ini dia punya requirement dia. Okay. So contoh,
Organization of content. Okay, content kamu tu kamu letak random je. Lepas tu saya pun tak faham apa benda. Kejap-kejap explain ni, lepas tu kejap lagi explain ni. Sepatutnya ada benda yang boleh kamu kaitkan, kamu tak kaitkan. Dia jadi terlalu macam lain sangat. Order dia, so difficult. Saya nak faham pun susah. So saya bagilah semarkah macam tu. Okay, so contoh yang ni dah order dah cantik dah. Tapi kamu nak explain tu kamu sendiri kot yang tak faham. So kamu pun merapu-rapu cakap-cakap ataupun kamu cakap kadang-kadang macam saya mengajar lah. Kadang-kadang ada momen yang saya mengajar macam tak sampai sangat kepada kamu. So maybe masa tu fikiran saya tak buat ayat dengan betul lah. So kena prepare betul-betul lah. Okay, and then kalau nak dapat 3 markah macam ni, kena cakap pun betul. Okay, teknik yang kamu explain tu, yang kamu tunjukkan konten tu kena bagi boleh ingat lah. And then quality di sini ikut ni lah. Ini teks, grafik, audio kamu main peranan Kalau macam saya buat video tu kamu perasan tak bunyi cengkerik kik. Perasan tak? Kamu tak perasan? Cengkerik. Kau tak ingat dah? Tidak ingat. Awal adalah Tanpa fokus, video-video Miss. awal dulu. Oh, okay. Berbangga saya. Okay, so ada yang perasan. Saya geram dengan cengkerik tu. Tapi kan saya akan avoid rakam video malam lah. Okay, sebab dia akan ada cengkerik belakang bilik tu. So benda-benda macam tu akan affect lah juga. Okay, and then ni narrated voice ni, that's mean when you explain, your voice tu mesti clear lah. Okay, kadang-kadang your mic tu kalau kamu dengar balik, kamu rakam, kamu dengar balik, clear tak everything yang kamu cakap tu? Kalau tak clear, that's mean you have to record again. Itulah kesengsaraan bila buat video. Okay, and then delivery, ini macam kalau kamu buat video, macam saya buat video tu, kadang-kadang saya nak explain tu, saya kena fikir dulu apa saya nak explain. Karang ayat dulu. Untuk certain thing yang saya rasa susah nak explain, saya maybe kena karang ayat dulu. So the same goes for you lah. Okay. And then punctuality. So ini penting Assignment, test semua kena submit on time. Okay. Kalau kamu submit tak on time, saya akan kira markah tu. Okay. Macam ni dia dah bagi rule lah. Dia kata kalau lewat 2 hari potong 2 markah. Lewat sehari potong 1 markah. Kalau on time ngam 3 markah. So ini markah free je ni. Okay, so itu. Dan bila deadline dia? Tak ada pula dia cakap. Ni, due date dia adalah 22nd of October. Ada berapa lama lagi? Lama. 2 minggu, 3 minggu, almost 3 minggu lah. Okay, so almost 3 minggu. 18 Okay. hari. Yes, okay, so boleh prepare awal-awal. Okay. Cumanya saya akan bagi dekat kamu list dia esok lah. Okay, so dia ada, setiap orang akan dapat elemen yang berbeza. Elemen given to you. Okay, so ini memang tak ada harapan nak meniru lah. Okay, so kamu akan diberi elemen yang berbeza untuk setiap orang. So kamu punya explanation mengikut elemen kamu lah. Okay, so doa lah banyak-banyak supaya kamu dapat elemen yang senang. Okay, so ada apa-apa soalan about assignment? Explain dalam English kah? Atau English. Yes, please in English. Okay. So kena, saya rasa kebanyakan kamu tak ada masalah pun in English. Okay, so kena pakai English lah. Okay, Miss. Boleh. Yep. Okay. So kalau tak ada apa-apa dah settle. Okay, so untuk kerja hari ni saya bagi kamu quizzes dengan add puzzle punya video. So itu yang kena settle hari ni lah, add puzzle video dengan quizzes. Yang try this exercise tu saya bagi sampai hari Khamis malam untuk kamu cuba. So kalau kamu tak nak hari Khamis kamu tu macam banyak kerja, so boleh cuba siapkan daripada sekarang lah. Okay, so kalau tak ada apa-apa saya rasa saya stop sini lah. Okay, so thank you semua. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay, bye. Itu Miss. Thank you, Miss. Alright. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay. Miss, Yes. mau tanya yang itu assignment periodic table tu maksudnya time PSPM tiada lah tu kan periodic table yang banyak-banyak tu.